Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ini merupakan record video topik yang sama untuk kelas online kita hari ini untuk akidah tahun 5 unit yang kedua, unit yang ketiga. Sebelum tu kita tengok dulu video yang Mukadimah tunjukkan ni. Dengar tak bunyi ombak tu? Bila kita tengok ni, apa yang boleh kita tahu, apa yang boleh kita sebutkan tentang video ni? Boleh tak daripada penglihatan kita ni, kita rasa air tu sebenarnya air masin? Tak boleh kan? Kita hanya akan tahu air laut ni masin hanya bila kita dah rasa air tu masin. Tapi sebab kita dah belajar, kita tahulah bila kita tengok je air laut, oh kita dah tahu air tu masin. Tapi siapa yang maklumkan kepada kita air laut ni masin? Sebab kita pernah rasa sendiri, betul tak? Jadi ilmu tu kita dapat sebab kita pernah rasa, kita pernah pegang, kita pernah terminum. Barulah kita tahu air laut tu masin. Tapi macam mana kalau kita tak pernah diberitahu yang air laut ni masin? Pastinya kita tak akan pernah tahu sampai bila-bila air laut ni masin. Betul tak? So hari ni Mukadimah nak sambung unit 3, iaitu Islam menunjukkan kelemahan manusia. Manusia ni ada kelemahan dia. Bukannya manusia ni diciptakan, walaupun kita ni diciptakan dengan sebaik-baik kejadian, tapi semua manusia masih lagi mempunyai kelemahan. Dan kita tak akan tahu apa kelemahan kita kecuali bila kita belajar, bila kita mengkaji Al-Quran, barulah kita tahu yang sebenarnya manusia ni ada kelemahan-kelemahannya. Yang pertama ialah manusia ni mempunyai ilmu yang cetek. Cetek lawannya dalam. Cuba tengok gambar planet yang Mukadimah letak di sini. Ini ialah bumi dan kita ada dalam bumi. Bumi ni saiznya dah besar kan? Tapi cuba tengok dekat bawah ni. Kat mana bumi? Bumi ada di sini. Dan ada planet yang lebih besar daripada planet bumi. Sekarang tengok gambar yang ketiga ni. Kat mana bumi? Kecil sangat. Apa jadi kepada kita yang duduk dalam bumi ni? Mestilah lebih kecil kan? Yang ini pun dah menunjukkan ilmu manusia ni sangat sedikit nak dibandingkan dengan alam semesta yang sangat luas ni. Sebab itulah ada perumpamaan yang menyebut ilmu manusia ni hanyalah ibarat setitis air di hujung jari. Bila kita celup tangan kita, jari kita dalam laut, air yang menitis daripada jari kita tu, itulah ibaratnya ilmu manusia. Hanya Allah yang maha mengetahui masalah ghaib. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 85, Mukadimah bacakan, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jadi manusia memang tak tahu apa-apa tentang roh, dan roh merupakan salah satu perkara-perkara ghaib. Jadi manusia hanya tahu apa yang dia boleh dengar, apa yang dia boleh rasa, apa yang dia boleh lihat. Itu pun kalau ada yang sampaikan. Kalau kita tak tahu benda tu, kita pun takkan tahu sampai bila-bila kan. Kalau tak ada yang mengajar, kita pun takkan tahu tentang perkara tu. Dan manusia tidak mengetahui ilmu ghaib. Macam mana kita tahu tentang dosa, pahala, syurga, neraka? Semua tu diajarkan kepada manusia oleh Allah kepada Rasul sebagai pengantara. Jadi kalau kita ni tak baca Quran, kita tak belajar ilmu agama, kita takkan tahu tentang perkara-perkara ghaib ni. Yang kedua, manusia mempunyai panca indera yang terbatas. Berapa panca indera manusia? Ada 5 kan? Kita ada deria rasa, deria melihat, deria mendengar, deria menghidu, dan juga deria menyentuh. Jadi setakat mana keupayaan deria kita? Cuba kita tengok ni. Ini merupakan gambar sebenarnya. Sebenarnya dia tak bergerak pun. Dia bukan animation.
hanyalah gambar, tapi mata kita ni mengelabui pandangan kita ni dengan dengan bila kita tengok ni kita nampak macam bergerak kan, tapi sebenarnya dia tak bergerak. So itulah terbatasnya panca indera kita. Kita ingat benda ni video, tapi sebenarnya ini hanyalah satu ilusi optik yang kita nampak benda tu seakan-akan bergerak, tapi sebenarnya tak bergerak pun. Setakat mana keupayaan manusia? Keupayaan panca indera manusia. Mana tak muka Muklimah ni? Kat sini. Okey, setakat mana keupayaan panca indera manusia? Manusia tidak mampu menggunakan panca indera semata-mata untuk mengetahui kewujudan perkara gaib. Dengan mata kita ni, kita nampak ke Allah? Tak nampak. Kita nampak tak malaikat kat kiri kanan ni? Tak nampak. Kita nampak ke roh dalam badan kita? Tak nampak. Kita nampak ke syurga neraka? Tak nampak. Jadi dengan hanya menggunakan mata, menggunakan tangan, hidung, telinga, semua, kita tak nampak pun kewujudan perkara gaib. Macam Mak cakap tadi, habis tu macam mana manusia tahu tentang syurga, neraka, malaikat, roh ni? Sebab semuanya Allah dah ajar, dah sampaikan kepada manusia melalui para rasul. Rasul kita yang bagi tahu tentang perkara-perkara ni, dan semuanya ada dalam Al-Quran. Dan hanya boleh melihat, manusia hanya boleh melihat dan mengetahui perkara-perkara yang jelas dan nyata sahaja. Benda yang nyata tu ialah benda yang ada depan mata kita. Macam sekarang ni depan mata Muklimah ada skrin komputer. Tapi memang tak tahu apa yang ada di sebalik komputer Muklimah ni. Kalau ada orang letak apa-apa ke, memang tak tahu. Melainkan kalau Muklimah tengok di belakang, baru kita nampak kan. Apa lagi perkara-perkara yang nyata? Sekeliling kita lah yang kita nampak. Udara kita nampak tak? Udara kita tak nampak kan? Tapi kita boleh rasa, kita boleh bila dia sentuh kulit kita, kita tahu ada angin, sesejuk kan. So apa lagi contoh perkara nyata? Manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Okey, seterusnya, Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Okey, ini ialah petikan daripada surah Al-Alaq ayat yang ke-5. Ayat ini menunjukkan manusia kena belajar untuk tahu siapa diri dia yang sebenarnya. Kita lahir, kita tak tahu macam mana cara nak bercakap, macam mana cara nak berjalan. Ada orang yang kena mengajar kita perkara-perkara tu. Siapa orang tu? Orang-orang tu mak ayah kita kan, orang-orang di sekeliling kita. Jadi macam mana kita nak tahu tentang Allah, tentang syurga, malaikat, semua tu? Kita tahu daripada guru-guru yang mengajar lah. Macam mana guru-guru tu tahu? Dia belajar daripada guru-guru dia. Dan semua tu akhirnya sebenarnya yang mengajarkannya ialah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tak tahu, sampai bila-bila pun kita akan menjadi jahil mengenai hakikat diri kita. Apa hakikat diri kita? Kita kena tahu tujuan hidup. Bila kita belajar tentang Islam, Islam mengajar kita tentang tujuan hidup kita. Dan Islam mengajar kita bagaimana kejadian kita ni daripada roh ditiupkan, macam mana kita diciptakan, dan apa akan berlaku apabila kita mati. Kita ada syurga, kita ada neraka. Lepas tu Islam juga mengajar kita untuk hidup sejahtera di dunia dan di akhirat. Okey, kita baca dulu satu cerita ni. Pada suatu hari, Imam Al-Ghazali menguji murid-muridnya. Imam Al-Ghazali dia bertanya, apa yang paling besar di dunia ni? Murid yang pertama jawab, gunung. Murid yang kedua pun jawab, matahari. Murid yang ketiga jawab, bumi. Akhirnya Imam Ghazali pun cakap, dia kata, semua jawapan itu benar, tetapi yang besar sekali adalah hawa nafsu. Maka kita harus berhati-hati terhadap nafsu kita. Jangan sampai nafsu kita membawa kita ke neraka. Okey, kelemahan manusia yang keempat ialah hawa nafsu dan bisikan syaitan. Hawa nafsu ni ialah kehendak kita yang ada dalam diri kita sendiri, yang menggerakkan kita ni. Kalau kita rasa nak makan, kita boleh je nak makan kan. Tapi kalau kita tengah puasa, kita kena tahan nafsu kita daripada makan.
Bukan syaitan yang menggerakkan badan kita. Syaitan dia hanya membisikkan sahaja. Dia bisikkan, best lah buat benda yang tak bagus tu. Best lah buat benda ni. Best lah buat tu. Tapi itu hanya bisikan syaitan. Bukan syaitan yang memaksa kita, yang tolak kita suruh buat perkara-perkara yang jahat tu. Yang membuat perkara-perkara jahat tu ialah nafsu kita, diri kita sendiri. Kalau orang tu mencuri, dia mencuri dengan tangan dia. Bukannya syaitan pegang tangan dia pergi mencuri. Tak. Jadi kita kena berjaga-jaga, kita kena didik nafsu kita ni supaya takut kepada Allah. Sebab hawa nafsu ialah musuh utama dalam diri manusia yang perlu dididik untuk mentaati Allah. Jadi nafsu kita ni, kalau kita banyak buat baik, banyak solat, selalu hormat kepada orang lain, selalu buat perkara-perkara yang baik, contohnya bersedekah, baca Quran, insya-Allah nafsu kita ni nanti akan terdidik untuk menjadi baik. Okey, sebagai kesimpulannya, kelemahan manusia ni telah diajarkan di dalam Islam. Yang pertama, manusia mempunyai ilmu yang cetek. Yang kedua, manusia mempunyai panca indera yang terbatas, tak tahu perkara-perkara yang gaib. Yang ketiga, manusia jahil mengenai hakikat diri, dan Islam diturunkan untuk mengajar kepada manusia apakah tujuan hidup, bagaimana manusia diciptakan, apa kesudahan hidup, bagaimana cara untuk mendapat kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, manusia mempunyai kelemahan, iaitu mempunyai hawa nafsu dan bisikan syaitan. Dan hawa nafsu ini hendaklah dididik supaya mentaati perintah Allah. Jadi itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah. Assalamualaikum.